Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. bersama rakan saya akan membuat lecture. Saya mewakili rakan-rakan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik sebab sudi meluangkan masa bersama kami untuk berbual berkaitan dengan perniagaan yang Cik kendalikan sekarang ni. Okey, tujuan kami nak temu ramah perniagaan Cik bertujuan untuk mengetahui selok-belok semasa bermulanya penubuhan perniagaan lobster. Okey, baiklah, sebelum tu kita mulakan temu bual Cik dengan kita temu bual ya. Okey, sekarang ni Cik boleh kenalkan nama, umur dan asal mana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak dan semua memanggil saya ataupun menjemput saya untuk berkongsi mengenai atas pengalaman saya yang sedikit ni kan. Jadi nama saya Muhammad Afiq bin Zulkafli. Saya pengasas Saudagar Lobster Malaysia dan saya pengasas daripada syarikat ASA HQ yang menguruskan Saudagar Lobster Malaysia. Saudagar Lobster Malaysia ni ditubuh pada tahun 2013. Di awalnya tak ada apa-apalah. Katanya senang mula kita cakap, tanpa bantuan, tanpa apa-apalah, zero. Jadi kami daripada zero, daripada tahun 2014 tu tak ada apa-apa sehingga kini alhamdulillah, syukur pada Allah, kami sudah ada lebih kurang dalam 5 cawangan dan satu pusat HQ. Jadi alhamdulillah, saya berasal daripada Rawang, Selangor, dan HQ kami di Rawang, Selangor lah. Jadi umur saya 28 tahun. Ada lagi apa pun saya Okey. Seterusnya macam mana Cik boleh mulakan perniagaan lobster ni? Okey, saya mulakan perniagaan lobster air tawar ni pada tahun 2014 tu. Saya mostly dalam, kita kata senang pula kita cakap lah, tak duga. Tak duga. Yang pertama sekali tak dugalah. Yang kedua, dia punya minat pun ialah di awal tu mana datangnya minat, betul tak? Sebab benda tu dia datang, kita cakap kebetulan. Kebetulan tu time tu saya ada satu scroll FB kan. Bila kita scroll FB, kita ternampak satu orang kata group lah, ataupun satu platform yang di mana kita terjumpa macam di luar negara punya group lah. More pada makanan seafood apa semua kan. So jadi saya terjumpa lobster air tawar ni. Jadi saya rasa di situlah saya berminat untuk nak mencuburi dalam bidang industri lobster air tawar ni. Dan sedikit demi sedikit tu saya belajar kan. Daripada tahun 2014 tu saya mengenal produk. Saya mengenal produk tu, and then di samping saya mengenal produk, di samping tu kita kena praktikkan. Sebab bagi saya, itu yang di bawah jagaan saya ataupun pelajar saya ataupun peternak-peternak saya, alhamdulillah, syukur pada Allah, benda yang saya kongsikan tu semuanya ada sebab. Yang pertama sekali, kenapa kita kata kita mula daripada bawah, macam contoh kenapa seseorang ni tak boleh mula dengan induk, kenapa kena mula dengan benih, adalah sebab-sebab dia. Sebab kami pun bermula daripada bawah tu. Jadi kami nak memberikan konsen kepada para peternak yang di mana tak nak rugi, jangan buang masa, jangan buang duit. Jadi kami memula tu daripada tak ada apa-apa, daripada sedikit ini dapat sedikit ini. So jadi kami menggalakkan lebih ramai lagi orang dapat merasa sedikitlah dalam bidang industri lobster air tawar ni. So jadi ada lagi soalan ni. Saya tak boleh Kak, awak kena tanya soalan saya, nanti takut nanti saya merepek menjajalan. Ada macam tu. Okey. Soalan seterusnya, faktor yang menyebabkan Cik nak tubuhkan lobster ni, kenapa tak perniagaan lain? Okey. Untuk saya tubuh
menumbuhkan lobster tawar ni, yang pertama sekali, kalau encik-encik di dalam kita punya Google ni kan. Okey, yang pertama sekali, encik boleh menilai di sini. Saya ambil contoh lah. Kalau anda pergi di mana-mana di pasaran maupun di mana-mana tempat, mostly selalunya kita tak akan jumpa lobster tawar ni. Betul tak saya cakap? Betul. Anda pergilah kat mana-mana ke what you think restoran ke apa ke, kalau ada pun tak banyak dalam Malaysia ni, betul tak? So jadi saya menggalakkan kepada anak-anak muda yang di mana kalau korang nak menjana pendapatan ataupun nak berniaga ke apa ke, nak carikan satu sumber yang lain daripada yang lain, jom ikut saya. Saya boleh ajarkan. So jadi itu sebabnya kenapa saya memilihkan lobster tawar ni. Yang pertama sekali, dia lain daripada yang lain. Kalau kita selalu kita dah biasa makan udang, betul tak? Udang kita dah biasa makan. Kan? Kat dalam ni ada tak pernah makan udang? Kan? Semua orang dah pernah makan udang, betul tak? So jadi kita nak kata kat sini, kat dalam ni pernah tak makan lobster tawar? Ada tak sesiapa pernah makan lobster tawar? Tak pernah rasanya. Ada dalam ni, ada pernah tak makan lobster tawar? Tak pernah, betul? Betul, tak So pernah. jadi yang tak pernah tu lah yang saya buat. So jadi itulah antara asbab dia, itu yang pertama. Yang keduanya dari segi dia punya demand dia sangat-sangat tinggi. Demand dia ni orang panggil, dia kata seakan saya nilai dia semacam emas. Emas. Dia bergantung pada kita punya pengurusan kita. Itu kadang-kadang kita minta main, ini satu konsen untuk yang bagi permula. Kenapa kita marah sangat pada peternak-peternak baru yang mana kalau nak menternak boleh, tak ada masalah, nak menjual boleh, tak ada masalah, tetapi kena tahu saluran-salurannya betul. Maksudnya ada setengah orang dia dengan tak tahu apa-apa, basic apa tak ada, main terus je nak menjual. Last sekali harga dia tu pun tak tahu mana satu nak letak harga yang betul apa semua, last dia pergi jual ikut kepala tekak dia. Bila ikut kepala tekak dia, itu yang jadi yang orang kata boleh mendropkan ataupun boleh merosakkan industri lobster tawar. Pernah terjadi, bukan tak pernah terjadi, setiap tahun ada pernah terjadi. Tetapi alhamdulillah, syukur pada Allah, disebabkan kita punya komuniti kita ada juga yang tim-tim lain, bukan saya seorang, bukan pihak saya seorang saja, pihak-pihak lain juga yang marah. Sebab bagi kami bukan siapa lagi yang nak jaga dari segi industri lobster tawar ni kalau bukan kami, kan? So jadi itu yang pertama sekali, ramai orang yang buat lobster tawar ni, salah satu sebab dia adalah dia punya demand dia. Demand dia sangat-sangat tinggi. Cuma kita je supply yang sedikit. Supply ni peternak tu lah. Sebab yang pertama sekali, ramai orang tak boleh rasa susah. Minta maaf saya cakap. Ini just conscience sahaja bagi saya. Ramai orang minta maaf, lagi-lagi orang Melayu. Minta maaf lah, bukan saya kata saya orang Melayu juga, kan. Saya tak kata orang Melayu ni malas, tak, kan. Ini bagi saya setengah saya cakap. Ada setengah orang nak ganjaran berlipat-lipat kali ganda, tapi nak susah sikit dia tak nak. Pegang tahi tak nak, ni tak nak. Sedangkan benda tu yang lumayan. Kan, sebenarnya sini nak kongsikan sedikit yang untuk anak-anak muda yang di mana saya minta maaf lah saya cakap, saya bab pengajian tak adalah setinggi awan dan apa semua, kan. Cuma bagi saya apa yang saya dapat ni alhamdulillah, syukur pada Allah, dan ada juga prof-prof dan doktor yang bersama dengan kami, yang duduk bersama dengan kami. Bukan kita nak kata peternak ni cokiang kan. Bukan. Kita nak kata walaupun kita kata menternak lobster tawar pun sekalipun, ada juga yang main prof yang bertitlekan orang kata pencari. Bagi saya benda yang ialah benda yang hidup ni, kan. Okey, sebelum anda mungkin nak ambil pengetahuan ataupun untuk nak mengkaji sesuatu benda ni, kan. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita nak saya nak kongsikan yang lebih mendalam ke apa,
Saya mohon maaf kalau sekiranya kalau anda nak tahu untuk yang lebih kata dalam ni, anda kena ambil package-package yang kami sediakan lah. Cuma yang di sini yang saya boleh kongsikan sedikit untuk pengetahuan untuk adik-adik semua, insya-Allah. So jadi yang mana yang kita kata yang kita cut tu bukan kita kata jangan cakap anggap saya tak nak kongsi pula minta maaf cakap kan, nanti kata saya tak nak kongsi kan. So jadi di sini kita nak beritahu memang benda tu kita boleh berkongsi tetapi kena ada bahan dia. Kalau contohlah korang, okeylah saya minta maaf, korang buat sesuatu benda kan daripada kajian lah. Ataupun tak payah ambil kajian lah, korang mudah kita rutin harian anda. Anda buat air setiap pagi, contoh tak sama ada tetap pulang lah. Ada yang suka Milo, ada yang suka teh, betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Saya ambil contoh air Milo. Air Milo kalau kita nak buat air, mesti ada bahan-bahan bancuan dia, betul tak? Betul. Okey, betul. Saya ambil mudah, paling mudah. Air panas, Milo, susu. Betul 3 bahan tu. 3 bahan untuk nak jadikan air Milo. Betul? Betul. Cuba kalau anda kata kalau saya tak letakkan bahan Milo, agak-agak jadi tak air Milo? Tak jadi. Buatlah macam mana pun sekalipun. Agak-agak jadi tak buat Milo? Air Milo tu. Kita nak bagi tahu. Maksudnya bahan bancuan ramai duk terkeliru. Bang, kalau saya belajar saja tak beli package ni boleh tak? Bukan tak boleh, boleh. Tapi takut tak faham lah. Macam tu. Okay, so jadi teruskan soalan yang awak nak tanya kat saya. Terusnya, siapa? Syaira berkata, selepas Syaira siapa? Apa dia? Sorry. Saya tertekan. Okay. Apa saya? Betul. Itu saya punya agensi saya bersama dengan saya punya itu. Saya perniagaan ada banyak macam tu. Sorry. Ya. Okey. Okey. Saya nak tanya, Okay. apakah pengalaman bekerja Encik sebelum jadi usahawan sekarang ni? Okey, siapa nama yang cakap dengan saya ni? Nama saya Nur Fatihah. Oh, Nur Fatihah. Okey. Dari jurusan apa tu? Yes? Dari kos? Sains Sumber Asli. Okey, centum. Okey. Tadi soalan awak macam mana? Bagaimana bermulanya menjadi seorang usahawan? Bukan. Pengalaman bekerja sebelum jadi usahawan yang sekarang ni. Oh, Robby. Okeylah. Pengalaman tu kalau saya nak cerita perit-perit dia tu, Allah Robby. Sangat perit lah. Sangat perit. Yang sebelum anda semua nampak, lihat ni apa semua ni, saya bagi tahu sedikit ya Allah bagikan pinjam bagi saya. Sebelum anda lihat ni, bermacam-macam yang saya lalui. Yang pertama sekali saya ambil contoh orang dengki, iri hati, busuk hati. Sampai satu ketika saya tak boleh bangun. Sampai satu ketika saya punya bisnes saya drop. Sampai satu ketika saya tak ada apa-apa. Langsung zero. Kan? Tetapi bagi saya tak boleh cerita lebih. Kalau takut cerita lebih bocor. Okay. Kita bertakut kita bocor. So jadi saya bermula tu dari dulu kerja dengan kita kata kita mula kerja dispatch lah. Saya kerja dispatch dulu. Tak ada pun kerja-kerja bagus. Saya kerja daripada dispatch. Lepas tu sedikit saya orang kata yalah banyak more pada bantu bapak saya, perniagaan bapak saya. So bapak saya buat takaful, etika takaful. So jadi bagi siapa yang dalam ni kan yang nak buat takaful pun boleh, nak apa
nak buat macam-macam boleh lah. Itu di tepi lah, itu lain. Okay. So jadi saya mau pada bantu je lah. Saya start mula daripada sebelum saya menjadi usahawan ke ataupun saya berniaga pun sekalipun, saya bermula daripada ayah saya lah. Ayah saya lah yang banyak membantu saya sedikit mengenai tentang perniagaan. Kalau dulu saya tak tahu, ialah dispatch kan. Kalau kau cerita bab motor tahu lah kan. Kan? Kalau kau cerita bab surat mungkin kita tahu, jalan-jalan mungkin tahu. Tapi kalau bab dari segi untuk menguruskan bisnes, menguruskan keuangan, untuk menguruskan perancangan, bukan satu perkara seperti kita bercakap. Macam contoh, saya ambil contoh lah, macam anda semua, anda sedang belajar dari segi pengajian sains ke apa ke, di situ ada kesusahan masing-masing dan di situ ada ujian masing-masing. Kan, tak semua benda yang kita anggap benda tu kita belajar ni kita rasa senang, tapi bila kita dah masuk Allah. Dan saya pun dulu saya pelik juga, saya ambil course dari segi juruterbang dulu, sebelum saya buat menternak lobster tawar ni. Selepas saya bekerja di dispatch, saya rasa memang minat saya pada juruterbang. Pergi ke juruterbang, saya belajar separuh lah. Maksudnya bukan separuh tu kira gagal tak. Maksudnya tak mampu. Dari segi kos dia terlalu mahal sangat-sangat. Nak ambil orang kata lesen dia tu bukan sikit-sikit harga dia. 400,000 paling sedikit. Kan, daripada 400,000 baik saya ambil duit tu, baik aku buat rumah kat mak bapak aku lagi bagus. Kan? Bagi saya. Walaupun kita kata ilmu tu penting, ya memang betul ilmu tu penting. Tapi kita duduk tepi jalan pun dapat ilmu sebenarnya. Kalau nak diikutkan lah sebenar-benarnya, kan, duduk bawah pokok pun dapat ilmu. So jadi selepas saya belajar juruterbang tu dalam setahun, saya habiskan dekat Malaysia dalam lebih kurang dalam tak sampai setahun lah, dalam 3 bulan sahaja saya belajar mau pada pre-pilot. Pre-pilot. So jadi selepas after bila dah 3 bulan saya habis, saya dah kena beli offer letter lah. Saya kena beli offer letter, kena cari pinjaman apa semua. And then bila tak, orang kata senang kita mudah kata fail lah, pinjaman fail. Sebab time tu kebetulan saya lewat request. Kalau anda kata saya awal request mungkin saya dapat lah time tu. Tapi kebetulan time tu ada seorang pelajar PhD rasanya yang nak buat pinjaman. So jadi kebetulan tu saya tak dapat. So pihak bank fokus pada dia lah. So jadi selepas tu bila saya kata tak apalah, saya ambil keputusan, saya terus sambung balik tolong bapak saya. Dia macam kacau bilau kat situ saya punya. Allah Rabbi. So bila kita dah kata tak apalah, tak ada rezeki dekat juruterbang kan, saya terus buat bisnes ni bersama dengan ayah saya. Daripada orang kata lamalah saya belajar dengan ayah saya. Sebab ayah saya kan more dari segi mencari marketing kan. Maksudnya ejen nak cari apa semua kan. Lagi-lagi dia tak ada produk. Lagi adventure. Kalau macam saya menjual lobster, ada produk betul right? Kalau macam bapak saya, dia macam seakan macam dia menjual produk, tapi produk tu dia tak ada, tapi wujud. Takkan full. Macam kad perubatan, simpanan tu kan. Benda tu wujud, tapi benda dari segi fizikal tu tak nampak. Kan? Lagi nak meyakinkan seseorang tu bukan senang. Kan? So jadi sedikit lah saya belajar dengan bapak saya. Macam-macam lah dia ajar dari segi marketing, dari segi produk, pemasaran, bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang, dengan kita melihat orang itu dengan cara bagaimana. Kan? Macam contoh kalau kita dengan kawan lain, kita bercakap. Dengan orang macam ni, kita ni macam ni. So maksudnya balance macam tu. Tak adalah kau bagi bahan hantam dengan orang yang cara main profesional, kau nak kena bercakap dengan orang yang sama seakan macam tu. Dia berbeza. So jadi itulah sedikit liku-liku turun naik saya selepas saya dah habis belajar apa semua dengan bersama ayah saya, terdetiklah hati bermulanya nak berniaga sendiri. And then saya bermulalah berniaga. Di waktu tu first saya berniaga adalah pet shop.
kedai kucing. Bermula dari situ saya sikit-sikit belajar sikit-sikit, urus sikit-sikit, lepas tu tak sampai lama sikit, jatuh balik. Kan jatuh pun bukan kesilapan kita, kesilapan wallahu a'lam. Saya anggap itu adalah sebagai ujian bagi saya lah. So, jadi saya naik. Alhamdulillah setelah lebih kurang dalam 8 tahun saya layan dalam perniagaan yang kedai kucing. So jadi sebelum saya jadi breeder lobster, sebelum tu saya breeder kucing. Saya penghasil kucing. Saya ada hasil kucing macam-macam lah. Scottish Fold saya ada, Basis saya ada Maine pun kita ada, Basis pun kita ada, Munchkin pun kita ada. Macam-macam jenis kucing kita ada kat situ. Sebelum saya breeder ataupun peternak lobster, saya peternak kucing juga. Dan kita kira kata import lah kucing luar negara daripada Ukraine, Australia, kan, UK, Rusia, tu semualah. So jadi selepas saya pet shop tu, saya terdetik hati nak buat lobster Taiwan ni. Maksudnya macam tadi saya cerita dengan korang semua. Saya nak buat lain daripada yang lain. Macam contoh, kalau udang kita dah biasa dah lihat dah. Dah biasa kita dah dengar. Dah biasa kita makan. Betul tak? Tapi kita nak dapatkan sesuatu benda lain daripada lain ni bukan perkara yang macam tadi saya katalah semudah bercakap. Nak dapatkan lain daripada lain ni, dia punya formula isian dia pun lain daripada lain. Dia tak sama seperti macam orang kata boleh menternak udang ni sama dengan formula. Ya, memang betul, boleh. Kita boleh contoh, saya ambil contoh lah. Formula A kita gunakan sebagai untuk kepada lobster tawar, contoh. Tetapi ada setengah pihak nak menggunakan formula A ni untuk udang galah ataupun udang harimau ke, udang selain ni lah, bukan selain daripada lobster. Boleh, tak ada masalah, sebab kami alhamdulillah selama saya menternak lobster tawar ni daripada tahun 2014 dan sehingga 2022 ni, setelah ada formula lebih kurang 62 formula. 62 formula yang tersendiri lah, sendiri punya, bukan berkongsi dengan orang lain, bukan berkongsi dengan pihak ni, bukan. Maksudnya cuma yang kongsi tu saya nak cakap hanya seperti saya ambil, macam contoh anda semua, contoh saya ambil, anda prof kan, anda prof saya ataupun pensyarah saya ataupun guru saya. Contohlah, saya tak ada kegelapan macam contoh barang untuk nak dari segi fasiliti apa semua tu, and then saya terpaksa kena sewa dekat satu tempat. Contoh dekat Mak Man, kat mana satu contoh, Mak Man ni saya kena rahsiakan. So jadi Mak Man ni kita contoh tapi dekat pengajian tinggi, kat Institut Pengajian Tinggi, kat universiti. So jadi kita sewa satu contoh dan sehari atau 2 hari untuk kita nak minta bantuan daripada pihak universiti ataupun prof tu sendiri. Contoh kan. Dan prof tu adalah kita punya sahabat kita lah juga. Ada 3 orang prof yang membantu kita, dan yang salah satunya di kalangan universiti lah, ada pengajian tinggi, Institut Pengajian Tinggi, Institut Pengajian Tinggi, dan ada juga kita punya tim-tim kita yang daripada college yang kata join yang kita bersama. Saya ambil contoh daripada college Pahang, college pertanian Cenoh, datang, walaupun seakan mereka kata pada kami nak belajar, lah yang datang ni bukan kecil-kecil anak. Yang datang tu semua saya ingat pelajar. Saya ingat pelajar. Tetapi di sebaliknya bukan pelajar. Yang datang tu penolong pengarah, pensyarah, prof, orang-orang yang hebat. Seakan macam saya ni, semut yang datang jumpa saya ni gajah. Tak layak saya nak mengajar orang yang Allahu Rabbi kan. Saya ni jelah nak dibandingkan saya dengan mereka, bukan kita kata kita melemahkan diri kita, bukan. No, saya mengenal diri saya siapa kan. Jadi kita nak mengajar orang yang macam minta maaf atas daripada saya, rasa macam kekok. Macam kekok sangat-sangat.
So jadi alhamdulillah di situ kita kata mudah kita nak ambil dari segi zon yang positif kat situ, sama-sama nak belajar. Mungkin awak pakar dari segi bidang ni, mungkin saya pakar dalam bidang ni, mungkin awak pakar dari bidang klinikal, saya pakar bidang ni, biologi, mungkin dari segi situ. Kalau masing-masing kita satukan kan jadi lagi boom, kan? Sebenarnya orang Melayu kita ni kebanyakan yang tak boleh nak bersatu tu sebab kenapa? Yang pertama sekali ni dia ada sifat rasa tamak yang pertama sekali. Kan? Itu biasa. Itu biasa. Tu lumrah. Tu tak larilah. Tu sebab sedikit lah saya punya naik, turun, jatuh, apa semua dan bermacam-macam lah lika ujian sebelum saya dapatkan sedikit yang anda nampak sekarang ni. So jadi ada soalan lagi? Ada. Saya kagum jugalah tengok perjalanan Cik. Turun jatuh naik kan. Okay, next question is semoga makin murah rezeki. Amin, amin, amin. Terima kasih. Moga awak juga begitu. InsyaAllah boleh berkembang lagi besar. InsyaAllah. Amin, amin. Ya Mujib. InsyaAllah. Okay, soalan seterusnya. Saya nak tanya. Masa umur bila Encik bagi perhatian atau minat dalam aktiviti usahawan dalam perniagaan? Okey, saya dari segi dalam minat tu daripada zaman sekolah lagi. Daripada zaman sekolah menengah. Dulu sekolah menengah saya ikutkan kan kita ada aliran ni dari segi ni dagangan, perdagangan. Ni dari segi sains, betul tak? Kan setiap sekolah kan dia punya ada kelas-kelas dia kan, contoh kan. Dan kelas saya tak ada ajar benda tu, bisnes tak ada, sains pun tak ada, apa pun semua tak ada, just basic saja Allahu Rabbi. So jadi saya nekat dalam diri saya, walaupun orang menganggap saya ni gagal dari segi akademik, tetapi saya boleh berjaya. Saya target, saya simpan dalam target saya. Yang pertama sekali ialah saya, bukan kita kata kita ni dah maksud ini saya kongsikan betul-betul lah kan. Terpulang pada orang lain nak menilai yang buruk ke apa ke, terpulang. Bagi saya sebagai satu perkongsian ni ialah masing-masing ada cerita dia masing-masing. Ada dia punya kisah dia dan ada dia punya perjalanan dia. Macam tadi saya kata, saya mau pada cukuplah sekadar saya dah banyak menyusahkan kepada mak bapak saya. Daripada awal sehingga saya dah besar. Umur saya cukup umur 18 tahun. Berapa banyak saya dah menyusahkan mak bapak saya. Dan contohlah anda katalah sesuatu benda tu yang bila saya buat tu, saya dah menyusahkan mak bapak saya. Lepas tu bila kita tak buat betul-betul, agak-agak benda tu jadi bagaimana kat mak bapak kita. Contoh. Dan sebab kita kenal diri kita. Orang lain tak kenal diri kita. Kita kenal diri kita. Macam saya kenal diri saya. So jadi saya tak nak buang masa. Pergi buang masa, kalau anda kata kalau aku belajar pun sekali pun aku buat main-main. Buat apa? Kan? So jadi di situ ada satu boleh menyebabkan kita kecewa kat mak bapak kita semua kan. So di situlah saya bermulanya niat saya habis je sekolah, saya nak belajar mengenai tentang perniagaan. Habis je sekolah daripada SPM dapat je result tu umur 18 tahun tu dah saya start mula dah orang semua duk tengah menunggu result kan. Saya dah bekerja dah. Petropam. Petronas. Petronas tu masih ada lagi. Kalau anda semua pergi dekat Ijuk Simpang 4 Petronas belah kanan. Petronas Ijuk. Anda semua tinggal di mana? Saya Johor. Oh ni Johor. Negeri 9. Oh Negeri 9. Oh jauh-jauh. Okey, yang tu ni yang saya cakap tu dekat Selangor. Dekat Selangor. So jadi yalah Petronas tu masih ada lagi. Dan saya nak kata kat situlah saya start. Habis je SPM, saya tak ada tunggu lama-lama, saya terus ambil pengalaman, cari bekerja di Melaka. Bekerja. Saya inilah
pengalaman saya, waktu tu saya kerja dengan orang tu, dengan Petronas tu tak sampai lebih kurang dalam 2 bulan ke 3 bulan, something macam tu lah. So jadi alhamdulillah dari segi kata dia dia nampak dari segi saya dari segi pengurusan cashier. Dari segi data saya cantik lah. And then dia tak sampai 2 bulan tu dia nak naikkan saya pangkat lah kan. Maksudnya dia nak naikkan kita bidang lain, maksudnya kita uruskan lain. Saya cakap dia tak apalah, biar saya belajar dia dulu kan, takkanlah awal-awal tu nak ni yang lompat ke apa semua kan, contoh tu. Selepas saya dah kerja tu, saya kerja pula MACD kan, saya kerja MACD pula. And then selepas saya kerja MACD pula, saya kerja yang kata dispatch tu pun semua. Bila saya kerja dispatch, bermulalah di situ, di samping saya bekerja dispatch, saya ambil peluang saya belajar dengan bapa saya sendiri. Sebab bapa saya kan seorang perniagaan. So jadi buat apalah saya nak cari orang luar-luar jauh-jauh sedangkan bapa sendiri ada. Kan? Lebih baik kita fokuskan kepada mak bapak kita. Sebab kita yang tahu bagaimana liku dia, kesusahan dia. Orang lain boleh bohong-bohong lagi. Orang lain kan, dia boleh bohong-bohong lagi. Tapi kalau ayah ni dia tak ada bohong, insya-Allah. So jadi itulah saya pupuk minat saya daripada awal mula keluar di SPM 18 tahun. Saya memang minat saya dalam bidang bisnes ni memang kuat lah. Saya dahulu pun dah bermacam-macam, saya bekerja makan gaji, bukan tak ada, pernah makan gaji, banyak saya kerja. Kalau saya nak cerita dalam ni agak panjang, so jadi saya pendekkan tu je. Saya ada pernah kerja hotel, ada pernah kerja kelindan, ada macam-macam pengalaman saya ada sebenarnya. So jadi saya pendekkan sebenarnya. So jadi bila sampai satu tahap tu, bila saya dah tahu serba sedikit, barulah saya anjak tubuhkan satu perniagaan yang tadi saya kata, mula pet shop. Lepas tu barulah anjak ke bisnes lain pula, saudagar lobster Malaysia, ternakan lobster tawar ni. So jadi ada soalan lagi? Ada. Question yang last kali saya nak tanya. Sebelum Encik jadi usahawan, siapa yang menjadi role model ataupun seseorang yang Cik lihatlah sebagai contoh untuk Cik tiru, dan adakah role model tu sangat mendorong atau membuat Encik jadi minat dalam usahawan sekarang ni? Okey, Min yang mendorong tu dari segi mentor lah. Yes. Okey, right. Yang pertama sekali saya akan letakkan mentor saya adalah bapa saya. Is number one. Dan guru pun is number one adalah bapa saya. Dan idola saya pun adalah bapa saya. Dan segalanya bermulanya bapa saya. Tak ada siapa-siapa yang nak saya banggakan adalah bapa saya sendiri. So jadi tipulah kalau saya tak ada idola di luar sana yang boleh dikata ramai jutawan-jutawan yang seperti macam Azlan Al-Alamin, siapa kenal? Azlan Al-Alamin, jutawan hartanah daripada pemutik sampah. Saya pun kenal juga sahabat beliau, dan siapa lagi tak nak jadi seorang yang orang kata jutawan-jutawan, billionaire, siapa kata kan? Tak nak. Tapi bagi saya ialah saya lebih fokuskan kepada yang paling dekat dengan saya dan paling yang yang ada bersama dengan saya susah dan senang saya. Ni saya bagi. Sebab yang pertama kenapa saya cakap ada susah dan senang saya? Faham tak maksud saya? Saya faham. Maksudnya yang pertama sekali, waktu saya down, walaupun guru yang pernah tak kisahlah guru ke, idola ke, mentor pun sekalipun, kan, contohlah kalau kita duk bangga-bangga orang yang di luar sana, aku bangga dengan orang ni sebab ni, kita boleh menjadikan dia sebagai inspirasi untuk kita. Tetapi sedangkan kalau kita ada orang yang ahli keluarga kita yang paling dekat dengan kita, yang boleh kita ambilkan sebagai contoh untuk kejayaan kita, kan, lebih elok di situ kan.
Yang pertama sekali, bila kau susah, siapa yang cari kau? Kau cari mana? Dalam ke luar? Agak tahu tak? Di situ kita nak bagi tahu, alhamdulillah, syukur pada Allah. Itulah mentor dan orang yang banyak yang membantu saya, mengajar saya mengenai tentang dalam perniagaan dia lah. Tanpa bapa saya tak tahu. Memang saya tak tahu dalam bidang pengurusan, dalam bidang marketing, dari segi more untuk talk ataupun bercakap, untuk nak berinteraksi dengan orang ataupun nak close dengan orang. Setiap kalau kita nak bercakap ni, orang akan menilai. Itu yang pertama sekali. Itu sebab bila ayah saya mengajar saya, sebelum kita nak berniaga, kita kena betulkan dahulu percakapan kita. Kalau percakapan kita macam tak jelas, orang tak faham, so jadi di situ kita agak nothing. Nothing ni tak ada apa-apa lah. So jadi bila nothing tak ada apa-apa, orang akan rasa bosan. So jadi macam kan. So jadi itu sajalah yang saya dapat boleh kongsikan dan dapat jawab soalan daripada Nur Farhin. Nur Farhin Bukan, Nur Fatihah. Nur Fatihah. Oh, minta maaf Nur Fatihah. Okay. So sedap nama. Okay. So jadi itu je lah yang saya boleh jawab daripada Encik Nur Fatihah. Kalau ada soalan lain boleh, tak ada masalah. Okay, so ada soalan lain? Alia. Nak tanya? Okay, boleh. Risiko pada permulaan awal perniagaan lobster ni? Maksudnya risiko dari segi keseluruhan ke macam mana? Keseluruhan pun boleh. Dari segi duit ke? Dari segi duit lah, kerugian lah. Okay. Pertama sekali, risiko dia kalau di awal tu memang banyak lah. Okay, dalam kiraan peratus dia, kalau saya awal-awal mula belajar dulu lah, 70%, 30% survive, 70% kejung, matilah. Itu kalau 70% gagal ataupun 30% survive, itu gagal orang panggil. Itu dulu saya. Saya dulu banyak mau pada gagal. Sebab kenapa gagal? Yang saya ambil lah, tak apalah, biarlah orang duk buat kat kita ke, walaupun kita tahu benda tu orang buat kat kita menyebabkan kita gagal, tak apa. Kita anggap biar kita gagal disebabkan kesalahan diri kita. Itu anggap dari diri saya. Saya buat waimah, saya dah buat yang paling dah terbaik. Sampai satu ketika orang lain dah tidur, saya masih lagi duduk tepi kolam. Kan? Orang lain dah tinggal tidur, dah nyenyak, dah mimpi yang indah-indah belaka. Saya terpaksa kena duduk tepi kolam tunggu result. Kan? Lepas tu akhirnya bila kita tengok Allahu Rabbi, resultnya yang kita nak tu tak jadi. Contoh kan. So jadi yalah, gagal tu ada, cuma di awal. Bila saya dah kaji, dah ambil result, and then bila kita dapat dengan itu, pentingnya kita nak mencari guru ni salah satu penting juga. Jangan tersilap cari guru. Ramai orang yang kat peternak di luar saya, minta maaf, bukan kita nak kata, tak kisahlah kalau anda tak berurusan dengan saya pun tak ada masalah. Kan? Anda nak cari guru dengan orang lain pun tak ada masalah. Ini satu pesanan bagi saya untuk sebelum anda nak menceburi bidang ternak lobster tawar. Pertama sekali, cari betul-betul orang yang boleh membimbing kita ataupun boleh berkongsi segala maklumat tentang lobster tawar ni. Jangan sekadar dibagi tahu tentang kandungan perhidrogen. Perhidrogen tu nenek saya pun boleh terangkan. pH, TDS, benda tu semua. Tu nenek saya pun boleh terangkan. Benda basic. Benda basic tu sangat semua orang boleh terang. Tapi kalau dia nak suruh kita terang, apa maksud perhidrogen? Kan? Cuba kalau anda nak uji senang ke orang lain, contohlah nak uji, contoh kalau peternak tu dia okey kan, dia betul-betul okey ataupun dia dah betul-betul dah ada pengalaman dah kan, nak uji senang je, awak ejah dia apa maksud perhidrogen tu. Awak cakap macam tu je kat orang yang peternak lama. Kalau dia ternak lama, dia insya-Allah
Jaranglah kalau peternak lama dia tak tahu. Tak jarang-jaranglah kalau peternak lama, contohlah dia dah menternak, takkanlah dia tak faham lagi kandungan parameter air, betul tak? So jadi kita nak tahu kesimpulan dia, nak uji ataupun nak testimoni sebelum kita nak ambil orang tu, kita uji dia. Bagi dia pH je, tak payah banyak-banyak. pH je. Parameter air yang paling basic sahaja. Itu belum masuk pada nitrit, amonia, itu kandungan-kandungan yang betul-betul gila kan, DO, kandungan oksigen terlarut yang sentiasa orang kata, bukan kita kata benda tu air dia still maintain dia akan berubah. Dia akan berubah. Itu sebab kenapa saya cakap di awal tu saya gagal banyak. Yang pertama sekali, dari segi perubahan air tu ketara. Itu saya kata anda semua, kalau anda nak masuk dalam bidang lobster tawar ni, anda kena faham betul-betul dari segi frekuensi kandungan air. Anda mesti tahu kan frekuensi kan? Mesti tahu tak? Frekuensi tahu kan? Ada siapa tahu? Tak tahu? Semua tahu kan frekuensi kan? Frekuensi ni getaran air. Kalau anda cek dari segi test kit, anda maksud saya ambil, kita ambil test kit TDS, test pen. Sebab kita nak tahu frekuensi tu kena pakai test pen TDS. So jadi anda boleh tekan search kat mood dia ada 3 jenis. Bacaan mineral, bacaan itu terpeluang tengok dia punya bacaan kandungan kita. Kalau macam saya ada kandungan mineral, kalsium dengan suhu dengan dia punya plus frekuensi. Frekuensi ni more pada getaran air, rentakan. Kalau anda perasan, ini saya bagi kongsi lah, rentakan air ni bermaksud bila air daripada luar, bukan daripada dalam, daripada luar. Maksudnya air yang dah disedut daripada water pump pergi ke filter and dia jatuh balik ke filter, ke kolam balik. Bila yang air yang jatuh dari ke kolam tu kan ada hentakan, betul tak? Ada siapa pernah beli ikan? Semua orang pernah beli ikan kat sini. Kalau nak dapat kajian mesti kena buat kajian, kena beli juga, betul tak? So, jadi di situ ada tak hentakan air ke dalam, maksudnya okey daripada filter masuk ke kolam balik. Ada tak hentakan air? Kita pandang pada output. Bukan input. Input tu air yang masuk, air yang keluar. Air jangan output, salah. Output yang keluar, air yang masuk. Maksudnya daripada kita sedut daripada kolam naik balik ke filter, bila dia dah proses apa semua, and dia akan jatuh balik ke kolam. So jadi daripada filter ke kolam tu kan ada hentakan air, betul. Air terjun dan senang mudah kita cakap air terjun. So jadi itulah yang kata dipanggil frekuensi untuk hentakan air. Frekuensi itu pun orang kata mainkan peranan juga. Hentakan ataupun dengan laju ataupun sembuh. Sembuh lain. Kalau macam contoh dia ada jenis pula. Kalau ikan ada setengah ikan jenis yang sembuh, dia tak suka hentak. Tu fahamlah. Nanti anda insya-Allah mana yang anda mungkin kalau ada rezeki ke bersama dengan saya, insya-Allah saya akan terangkan lebih lagi lanjut, insya-Allah. Jangan risau. Okey, so jadi ada soalan lain. Tu tadi saya jawab tu jelas kan? Awak jelas ke atau awak jam? Jelas. Kalau awak tak faham ke, anda semua tak faham ke, jangan malu, jangan segan. Kita sekarang ni awak nak ambil pengetahuan kan. Kalau awak tak faham sikit ke apa ke, bagi je tahu, insya-Allah kita boleh terangkan balik. Okey, next soalan. Ada satu lah soalan. Dah. Dah satu dah. Seterusnya Suhaila. Ada soalan? Ada. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Suhaila binti Zamri. Saya berasal daripada Pahang. Okey, sebagai penutup temu ramah, saya nak tanya sepanjang menjalankan perniagaan, apakah faktor kejayaan utama dalam menjalankan perniagaan lobster? Faktor dari segi sebab pula kan?
Betul. Okey. Yang pertama sekali sebab dia saya ambil contoh dari segi doa daripada kedua ibu bapa saya lah. Itu faktor kejayaan saya, walaupun apa yang saya ada sekarang ni bermulanya daripada redha seorang ibu bapa saya lah. Itu yang pertama. Yang kedua doa lah, doa kedua ibu bapa saya. Yang ketiga dari segi support isteri saya yang banyak daripada belakang saya jatuh apa semua. Yang keempat adalah saya punya adik-beradik saya semua yang berada di belakang saya sentiasa support saya. Wak Imah saya jatuh berkali-kali pun sekalipun mereka still ada di belakang saya. Itu saya cakap, saya lebih fokus pada orang yang dalam daripada orang yang di luar. Bukan kita tak nak bangga dari orang luar. Ada di luar sana ada lebih hebat lagi. Betul, saya tak nafikan. Cuma saya kata waktu saya susah, saya zero, tak ada apa-apa. Zero tu maksudnya tak ada apa-apa langsung lah. So jadi itulah sedikit saya berkongsi pada yang ramai orang. Wak Imah saya buat talk ke apa ke, saya bawa itu yang benda yang sama. Antara faktor yang membuatkan saya dapat sekarang ni adalah semuanya datang daripada ahli keluarga saya bermulanya. Itu sebab saya tak ada kata, saya lillahi ta'ala saya kata selama saya 2014 sampai sekini saya tak ada buat pinjaman apa-apa pun daripada bank. Sedikit apa pun kita tak ada berhutang dengan bank, dan kita tidak galakkan more pada, bukan kita kata kita sombong dok, minta maaf lah, kita tak, ini tak jauh simpan buat mereka, na'udzubillah min zalik, kita tak tutup. Cuma kita nak cakap kat sini selagi kami semua boleh usaha dengan sendiri, insya-Allah kami cuba usaha sendiri. Ada juga daripada Jabatan Perikanan Malaysia yang nak sponsor, nak bagi bantuan. Ada bagi bantuan kami kadang-kadang pellet, 5 bag kadang-kadang kan. Itu tak nafikan kami ada dapat. And then ada juga pegawai-pegawai dari segi di kalangan kerajaan yang banyak membantu saya dari segi more pada untuk memberikan saranan ataupun cadangan untuk industri lobster tawar ni, untuk kita kata sesama. Macam contoh saya penghasilnya, saya yang penghasil. Saya pakar more dari segi lobster. Saya tak pakar dari segi suasana di luar sana. So jadi saya minta pertolongan daripada pegawai-pegawai yang tahu. So sedikit dia orang banyak juga lah pembantu. Tapi tak adalah bantu free. Mudah senang nak cakap lah kan. Kita kata start. Itu saya fokus pada yang banyak bantu saya adalah keluarga saya. Itu saja. Okey, Cik minta buka kamera sekejap, boleh tak nak ambil gambar? Boleh tak masalah. Tapi saya kena setting balik. Saya punya sebentar. Saya tengah nak, awak nampak kan saya punya Itu etika tu saya punya ayah saya. Sekejap saya ni sekejap. Saya beli boleh kan? Nampak? Okey, saya sedia. 1, 2, 3.